ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sidang hadirin ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita bertakwa kepada Allah dan kita muhasabah di kita masing-masing supaya kita dapat buat perubahan dalam hidup kita. Terutama kita mari periksa iman kita, kerana iman asas kepada perubahan hidup manusia, terutamanya orang-orang Islam. Dan kerana iman dia ada bertambah dan berkurang, ada pasang, ada surut, kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat. Maka mari kita pasang supaya sentiasa pasang, mari kita kuat supaya sentiasa kuat. Dengan iman insya-Allah kita akan bergerak melancarkan Islam, membaiki diri kita, membentuk kepribadian sebagai seorang Muslim yang menjadi hamba kepada Allah dan pengikut kepada Nabi yang kita kasihi, sayangi sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, bila datangnya tahun baru, walaupun sudah banyak hari, tapi kita perlu ingat bahawa bertambahnya tahun maknanya bertambah umur kita. Oleh itu mari kita tambahkan iman kita, amalan kita, dan juga kebaikan-kebaikan kepada diri kita, supaya kita sentiasa menjadi orang yang baik di dunia ini dan juga di akhirat nanti insya-Allah taala. Tahun baru Islam ada hubungan sangat rapat dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kita mengambil pengajaran-pengajaran daripada hijrah, kerana hijrah sentiasa membawa pengajaran yang hidup, yang mekar, yang berfaedah kepada seseorang Muslim, sama ada pribadinya, keluarganya, masyarakat dan ummah. Apa sahaja kejadian, peristiwa sekarang, kita boleh berpandu kepada pengajaran daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara pengajaran daripada hijrah yang kita perlu faham di sini iaitu Islam adalah agama dakwah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak, menyeru umat manusia supaya kembali kepada fitrah asal, iaitu agama Islam yang mulia. Islam bukan agama yang dahaga kepada peperangan seperti mana yang dituduh oleh musuh-musuh Islam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun di bawah kezaliman, penindasan, kekejaman, penganiayaan daripada orang-orang kafir musyrikin yang memulakan berbuat jahat buruk kepada orang Islam dengan berbagai-bagai bentuk jenis kezaliman. Kezaliman terhadap tubuh badan orang-orang Islam dengan cara menyeksa, sebagaimana kita dapat tahu daripada kisah kita Bilal dijemur panas
dipukul, diletak batu di atas perut dan belakang, diikat dengan tali supaya dia kembali kepada agama kufur. Na'udzubillah min zalik. Tapi Bilal dengan teguhnya iman dan akidahnya, dia selalu berucap ahad, 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 Allah satu, Allah satu. Tidak berguncang dan tidak berubah daripada agama yang bertauhid kepada Allah, agama benar, kepada agama kafir yang menyembah berhala. Mereka juga menzalimi dengan harta benda orang-orang Islam. Mereka merampas, mencuri, mengambil rumah-rumah, tanah-tanah, kebun-kebun orang Islam. Mereka jual, mereka makan harga daripada hasil jualan kebun orang-orang Islam. Kezaliman terhadap rumah tangga, terutamanya bumi Mekah sendiri, sebagai tanah tumpah darah orang-orang Islam, mereka menghalau, mereka hambak orang-orang Islam keluar daripada bumi tumpah darah mereka, iaitu Mekah. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu nak keluar berhijrah, baginda berdiri di atas bangun dan melihat Kaabah, melihat bumi Mekah, sambil berucap selamat tinggal kepada Mekah. Hei Mekah, engkau adalah bumi yang paling dikasihi oleh aku, dan bumi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dihalaukan oleh kaummu, nescaya aku masih kekal di sini, kerana di sini tempat tumpah darah aku. Semua orang-orang Islam yang lahir beranak di Mekah sayang, rindu, tetapi oleh kerana ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hanya as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh saja, maka keluarlah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbagai-bagai kezaliman, sehingga orang-orang Islam diperintah supaya hijrah, membawa nyawa dan akidah. Memang nyawa juga disayangi, kerana dengan adanya masih hidupnya orang Islam di atas bumi, ia masih berguna kepada agama Islam. Kalau mereka itu masih tinggal lagi di Mekah, dizalim, dibuat nyanya, dibunuh, mati, maka siapa lagi akan menjalankan peranan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di celah-celah baru saja Islam bermula di Mekah? Berapa congok, berapa orang saja orang yang menerima dakwah Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Nabi, dia tidak memerangi orang-orang kafir, walaupun diminta, para sahabat minta supaya Nabi lawan, kerana untuk nak tindak balas di atas penganiayaan dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi Nabi dia slow, nanti dulu, belum sampai masa lagi, jangan ketai padi belum masak lagi, nanti dia tidak boleh makan. Itu ibarat gitulah. Ini kita nak beritahu, kata Islam agama dakwah, dan dakwah itu adalah damai. Dakwah adalah dakwah bad, cen santik. Tak ada dakwah supaya melakukan kekerasan, tak ada dakwah supaya melakukan pengganasan dan kezaliman. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu dasar dakwah. Hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan, satu jamaah yang menjalankan, menyeru dan mengajak manusia kepada al-khair, kepada kebaikan.
wa ya'muruna bil ma'ruf, suruh mereka buat baik dan larang mereka buat jahat. Bagaimana kita kata agama Islam itu zalim dan ganas? Kita hari ini ada manusia yang sebar kata-kata yang membuat fitnah kepada umat Islam. Islam cak yut pokrom pratik Thai. Kita selalu dengar tubik dalam line-line, tubik dalam email-email, tubik dalam macam-macam. Katanya Islam mau menguasai negeri Thai. Kalau kita sebut dengan bahasa jut ni, bukan dengan dakwah, dengan kekerasan, dengan senjata, dengan tentera dan sebagainya. Islam dia tidak, bukan agama pedang, bukan agama ganas. Islam agama yang membawa kedamaian. Dengan kedamaian inilah suatu masa nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beri berita baik kepada kita umat Islam, la yablughanna hadzal din, sesungguhnya ini agama akan sampai al-laila wan nahar, ma balagha al-lailu wan nahar. Agama Islam akan sampai kepada apa yang disampaikan oleh malam dan siang hari. Siang hari siapa di mana, dunia mana, penjuru mana, bucu mana, malam duk mana, maka Islam sampai di situ. Ini berita baik kaudi daripada Islam, daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Suatu masa anak kota pai Islam cak pin sesenati jukrong lo macam jukrong patit tayang dia. Jukrong duai dakwah macam jukrong duai kuam rungran. Karena Nabi beri tabsyir, Nabi beri berita baik kepada kita. Bila belum sampai lagi, tapi sekarang alhamdulillah, kalau kita tengok di mana kita selalu beritahu di barat, di Eropah, di Europe, orang-orang masuk Islam hari-hari. Masuk queue nak masuk Islam, nak mengucap dua kalimah syahadah. Tak ada lengah mulut orang nak mengajar dua kalimah syahadah. Kerana manusia sudah faham kata Islamlah boleh menjaminkan ketenteraman hidup. Kuam suk naik hiwit Islam ke pen sasanati sang hai mi kuam suk atau manut. Ini tidak syak lagi. Nama Islam sudah cukup. Salama salima. Kerana Islam itu agama selamat, agama menyelamatkan manusia, lebih-lebih lagi daripada neraka pada akhirat. Siapa dia menjadi Muslim, walaupun dia tak semaya, walaupun dia tak puasa, walaupun dia tidak buat apa dan buat jahat, tapi dia ada Islam dalam jiwa dia, maka akhirnya dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena gendai dalam neraka dululah, kerana dia tak semaya, tak puasa dan sebagainya. Tapi nak kata kerana Islam akhirnya boleh masuk syurga insya-Allah taala. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian. Hijrah satu pengajaran yang besar, iaitu membawa pengubahan. Membawa perubahan. Sang kuam plan-plan. Kelok ke cewit kaum manut, ke Islam sendiri. Kerana Islam di Mekah 13 tahun tak ada cara buku lain, cara buku iman, cara buku kuam sakta akidah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan membenteraskan perai akan syirik-syirik yang mana dia adalah makrim dalam agama Islam. Maka itu dia agama permulaan 13 tahun yang Nabi dia mengasaskan sebagai tunjang kepada agama Islam dan tunjang hidup kepada orang Muslim. 13 tahun, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, lebih lama lagi. Kerana akidah adalah merupakan suatu asas ajaran yang penting. Hidup akidah, hiduplah ajaran lain. Betul akidah, maka betullah ajaran-ajaran lain.
kerana akidah adalah merupakan kacing baju pertama. Silap kacing baju pertama, maka kacing baju yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang lima habis selera. Sebab tu kita boleh ambil pengajaran kata kita kena betul dulu akidah. Betul molek akidah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan orang Islam ada syirik dalam jiwa dan dalam hati dia. Kerana itu adalah suatu penyakit yang besar yang mana Tuhan tak terima amalan dan Tuhan tak ampun dosa-dosa dia setelah mana dia mati. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, perubahan ni umat Islam, orang-orang Islam di Mekah dulu duduk dalam tahap mustad'afin, tahap orang lemah. Wazkuru is antum qalilum mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Ingatlah kamu suatu ketika dulu kamu jadi mustad'afin, orang yang kena tindah, kena zalim, kena buat nyanyi, bilangnya pun sikit, tak siapa satu orang masa tu. Takhafun, kamu takut dicolek oleh manusia. Orang ni pergi, orang ni pergi ambil, pergi bunuh, pergi seksa, sekat macam-macam. Dan pula ekonomi, rezeki pun sepik, kerana nak buat kerja tak boleh tak sedap. Likung bukit hingga setahun Nabi duduk celah bukit, makan daun kayu. Siti Khadijah sebagai saudagar sekti ni perempuan makan daun kayu juga bersama-sama Nabi, kerana dikepung oleh orang-orang musyrikun yang jahat, yang tak ada pri kemanusiaan, main manusia tam. Kezaliman yang berlaku adalah bermula pada orang-orang kafir terhadap orang Islam. Tapi bila hijrah, orang Islam jadi mustakhlafin, jadi orang kuat, bilangnya banyak, bertambah, dan pula orang Islam mempunyai kedudukan yang tinggi di segi ekonomi. Ahli-ahli bisnis berniaga macam Ibnu Auf, Abdurrahman Ibnu Auf, sebagai seorang saudagar yang reti, faham, cerdik, pandai dalam berniaga. Itu kekuatan dari segi ekonomi, rezeki Allah Ta'ala bagi setelah mana berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pula berjayanya Nabi membina sebuah masyarakat Islam yang ada bersamanya masyarakat yang bukan Islam, tapi boleh hidup damai, boleh hidup di bawah undang-undang dan peraturan Islam, bawah sistem Islam. Dan orang-orang Islam pula, Masya Allah, berukhuwah, bersaudara yang begitu kukuh, kuat sekali. Kita nak cari payah. Kita sekarang ada persaudaraan, bukan tak ada. Kita nak partisipasi medan, tapi tak sampaikan ti Nabi sangkung Muslim ti pinongkan saling kasih saya, mengutamakan hak saudara. Saudara tak ada, dia bagi we ada. Saudara lapar, dia we kenyang. Saudara miskin, dia we kaya. Saudara tak ada isteri, dia we tawari isteri. Itu masyarakat yang dibina oleh Nabi, yang terjalin dengan ukhuwah Islamiah. Kita ada tapi tak sampai. Kita alhamdulillah semaya Jumaat, semaya Jumaah, semaya raya, baik di masjid maupun di pada secara ramai-ramai. Kadang-kadang kita rasa bangga dengan ramainya bilangnya orang yang bersolah, jamaah bersolah di pada semaya raya sebagainya. Tapi yang kita patut kaji, seksa, wikra, di mana ukhuwah Islamiah sudahkah sampai kepada tahap yang dibina, yang dibuat, yang dijalin, yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut kita ambil tauladan di sini untuk menjadi suatu cara hidup yang nampak katanya orang-orang Islam kasih sayang di antara satu sama lain, seperti mana Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi.
tidak dibilang sebagai orang beriman. Sekiranya seseorang kamu tidak kasih sayang kepada saudaranya sebagaimana ia kasih kepada dirinya. Batu sedang hadirin, munasabah hijrah, jangan kita hanya mendengar kisah-kisah, ambil pengajaran saja. Insya-Allah kita usaha mengubahkan diri kita daripada pribadi tiap-tiap orang kepada keluarga dan juga pada masyarakat. Kalau tidak, dia tidak terubah, kerana Allah sendiri pun tidak sanggup mengubah kecuali setelah mana kita sanggup mengubah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak sanggup nak mengubahkan apa yang mengalami, apa yang perasuk. Nah, kelum tu kelum ni, masyarakat tu masyarakat ni, apa yang ada penyakit-penyakit dalam masyarakat tu masyarakat ni, penyakit banyak masyarakat kita. Penyakit pecah belah, penyakit deki, penyakit peseng tak semaya, banyak penyakit. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendirilah yang kena buat perubahan dulu. Mari kita ubah daripada 3 perkara kita kena ubah. Nah, kita kena 3 mim, 3 M. 1, mengubah diri kita sendiri. Tak usah duk lepaslah kesalahan orang tu orang ni. Kita mari tengok, mari wikra tuarau enwa. Tuarau ni sombong layang kat Islam. Betul tak lagi? Semaya kena tak lagi? Puasa kena tak lagi? Akidah betul tak lagi? Kita mari cek tengok lepas tu kita mari baiki. Yang kedua, kita baiki sedikit demi sedikit, memulakan sedikit demi sedikit. Jangan buat besar selalu. Mula tilanoi dulu, barulah ya kokoh berjaya. Lama-lama jadi besar insya-Allah taala. Supaya kita nak menego, jangan menego hak pakai modal besar-besar nanti ceng benggerak. Supaya juga kita nak menego dengan diri kita insya-Allah taala. Yang ketiga, mim yang ketiga iaitu kita mula sekarang. Mula sekarang. Remlei. Jangan tunggu masa besok, lusa. Kerana masa tidak tunggu kita. Masa dia beredar, dia pergi, dia berjalan. Dan dia sudah pergi, kita tidak boleh mengembali kelik mari pula pada kita. Dan tidak boleh digantikan. Sebab tu kita kena mula di sini selalu. Hari ini selalu, sekarang selalu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma dia kata, fa iza asbahtum fala tantazirul masa wa iza amsaytum fala tantazirus sabah. Bila kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu masa petang. Dan bila kamu berada di masa petang, jangan kamu tunggu di masa pagi. Buat selalu dah. Kita tak tahu ajar kita bila Tuhan nak jemput, nak mati. Tak ada notis dapat masjid, tak ada notis dalam TV, dalam radio. Hanya kita tunggu ajar. Jangan tunggu ajar kecuali kita teremprom percapai su. Lukna wan akhirat. Maka kita buatlah ni selalu dah. Ubah lalu dah. Kalau kita rasa kata kita ni tak cukup, tak sempurna, kurang lagi, maka kita ubah. Mereka kita rasa sempurna dah, insya-Allah kita tambah sempurnakan insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحور من عادانا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أصلح لنا ديننا وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا اللهم اهد شبابنا إلى صراطك المستقيم الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مؤمنين صادقين صابرين قانتين، واجعلنا مسلمين متقين صالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأنقذ مستضعفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك، اللهم انصر عبادك المؤمنين الذين يجاهدون في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.